Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid. Okey, hari ini kita akan sambung mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey, mari kita lihat tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Baiklah. Okey, hari ini kita akan sambung unit 5 Zaman Air Batu. Okey, bahagian 2. Pada video yang sebelum ini, kita dah belajar unit 5 Zaman Air Batu bahagian 1. Dan hari ini kita akan sambung. Okey, mari kita teruskan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, mengetahui tentang perubahan zaman air batu akhir. Yang kedua, mengetahui tentang kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, perhatikan gambar ini. Okey, ini adalah apa yang berlaku pada zaman air batu ataupun zaman air batu akhir. Okey, inilah yang berlaku. Seluruh tempat, seluruh kawasan, seluruh dataran permukaan dipenuhi oleh ais. Okey, dan pada kali ini kita akan belajar kawasan ini akan berubah akibat daripada peningkatan suhu. Ia akan berubah. Okey, ia akan berubah menjadi seperti ini. Kita akan belajar sebentar lagi. Okey, bagaimana kawasan yang dipenuhi oleh ais akan bertukar, akan berubah menjadi kawasan seperti ini. Jom murid-murid kita teruskan. Okey, inilah yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu perubahan zaman air batu akhir. Okey, kita akan lihat kepada perubahan, kemudian kita akan lihat kepada kesannya. Okey, perubahan yang pertama, ia berlaku kepada bentuk muka bumi. Okey, mari kita lihat. Okey, bentuk muka bumi. Okey, apabila suhu bumi meningkat, di termometer yang cikgu sediakan di sini adalah untuk menunjukkan berlakunya peningkatan suhu bumi. Okey, apabila berlaku peningkatan suhu bumi, maka air batu mula mencair dan di sini berlakunya proses pengglesiaran. Murid-murid masih ingat lagi bagaimana proses pengglesiaran berlaku? Kalau dah lupa, boleh lihat video pembelajaran cikgu sebelum ini. Okey, bahagian pertama. Okey, apabila air batu mula mencair, ia akan menjadi kawasan seperti ini. Air melimpah ke kawasan yang rendah sehingga membentuk sungai, tasik dan laut. Okey, air batu yang mencair tadi tu akan mengalir turun ke laut dan ia juga turut membentuk sungai dan tasik. Okey, seperti yang terdapat di dalam gambar ini ialah sungai dan ini ialah tasik. Seterusnya, perubahan pada iklim. Okey. Iklim pada zaman air batu sangat sejuk. Okey, sebab berlakunya penurunan suhu. Okey, suhu yang rendah menyebabkan iklim menjadi sangat sejuk. Apabila suhu bumi meningkat, iklim berubah daripada terlalu sejuk menjadi sederhana sejuk. Okey, dan ia telah menyebabkan perubahan ini berlaku disebabkan oleh pancaran sinaran matahari. Matahari dah semakin terik, semakin panas. Okey, kemudian ia akan berlakulah pemanasan bumi akibat peningkatan suhu bumi dan iklim yang berubah ialah kepada sederhana sejuk. Maksudnya tidak terlalu sejuk seperti zaman air batu.
Yang ketiga, perubahan bentuk fizikal bumi. Okey, cuba lihat. Okey, perubahan bentuk fizikal bumi. Cuba lihat gambar ini. Pada zaman air batu, seluruh tempat ini diliputi oleh ais. Kemudian, apabila berlaku perubahan, apabila ais sudah mencair, okey, bentuk muka bumi kelihatan. Okey, cuba lihat. Sudah kelihatan gunung, bukit, tanah rata, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan pun sudah mula tumbuh. Okey. Kemudian kalau kita lihat dekat laut pula, dekat kawasan pinggir laut, sudah kelihatan tebing-tebing dekat situ. Okey, dan apabila ais telah mencair dalam proses pengglasiran, ais itu akan mencair menjadi air dan ia akan mengalir ke laut. Okey, ia akan mengalir ke laut dan ini telah menyebabkan berlakunya peningkatan paras air laut sehingga 100 meter. Okey, jadi paras air laut menjadi lebih tinggi daripada ketika musim ataupun ketika zaman air batu. Okey, jadi ini adalah perubahan bentuk fizikal bumi yang boleh dilihat, yang boleh nampak. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesan. Okey, kesan yang pertama ialah bentuk muka bumi, bentuk fizikal bumi yang baharu. Okey, pada zaman air batu tidak kelihatan, okey, tasik, okey, kawasan-kawasan pergunungan, kawasan-kawasan bukit tak nampak. Okey, jadi bila dah berubah, okey, berlaku perubahan, ais pun dah tak ada, dah cair, akan nampak okey, berlakunya pembentukan tasik air tawar. Ini. Okey, dan air yang mencair, ais yang mencair dalam proses pengglasiran tadi akan mengalir. Okey, akan mengalir dan ia akan membentuk sungai. Okey, aliran air sungai berubah dari tempat tinggi ke tempat rendah. Seperti yang kita tahu, sememangnya air akan mengalir daripada tempat tinggi, ia akan mengalir turun ke tempat yang lebih rendah. Okey. Seterusnya, kesan yang seterusnya ialah kepupusan haiwan. Okey. Seperti yang kamu tahu, pada zaman air batu, terdapat 3 jenis haiwan yang hidup, iaitu sloth, mammoth dan harimau bertaring lengkung ataupun bertaring panjang. Dan haiwan-haiwan ini mengalami kepupusan akibat peningkatan suhu bumi ataupun perubahan suhu bumi. Okey, haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan mammoth telah pupus kerana haiwan ini tidak boleh hidup di zaman yang mempunyai suhu bumi yang tinggi ataupun suhu bumi yang panas. Okey, dia tak boleh hidup sebab ia hanya hidup di zaman air batu yang mempunyai suhu yang rendah. Okey, seterusnya kita lihat kesan penempatan manusia. Okey, pada zaman air batu yang dah mula mencair ni, pada zaman perubahan ini, manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Okey, dulu mereka tidak keluar, okey, sebab mereka nak melindungi diri mereka daripada cuaca yang sangat sejuk. Jadi mereka hanya tinggal di dalam gua ataupun di mana-mana tempat yang boleh mereka selamatkan diri. Dan manusia mula mencari tempat baru sebagai penempatan baru. Okey, mereka mula keluar daripada gua ataupun tempat persembunyian mereka dan mencari tempat yang baru untuk membina pertempatan. Okey. Sekarang kita hendak melihat kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey, cuba kamu lihat gambar ini. Ini ialah peta pada zaman sekarang lah. Okey, terbentuk lautan yang luas. Okey, sebenarnya pada zaman air batu, lautan ini tidaklah luas seperti yang kamu lihat dalam peta ni. Okey. Macam mana bentuknya? Okey, mari kita lihat. Okey, sebelum tu. Okey, kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara.
Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir seperti pengglesiaran, perubahan iklim dan bentuk muka bumi juga memberi kesan di beberapa tempat di Asia Tenggara. Okey, kesannya ialah yang pertama, kenaikan paras air laut di petas Sunda, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Okey, mari kita lihat. Okey, kamu boleh baca penerangan di sini. Okey, cikgu terangkan secara ringkas. Okey, kenaikan paras air laut di petas Sunda. Okey, petas Sunda ni adalah satu tempat yang pada zaman air batu akhir, pada zaman air batu, ia adalah satu kawasan daratan yang sangat luas. Okey, apabila berlakunya perubahan, air batu mula cair, kawasan daratan ini telah ditenggelami oleh air. Okey, sebab air air dah cair, kemudian ia mengalir ke laut dan paras air laut meningkat. Dan ia telah menenggelamkan beberapa kawasan daratan, termasuklah petas Sunda ni. Okey, petas Sunda yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Okey, jadi manusia ni mula bergerak, okey, dan mencari kawasan yang lebih tinggi untuk membina penempatan. Okey, mereka mula berpindah randah lah, okey. Dan kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal manusia dan haiwan. Okey, sebab ia tidak ditenggelami oleh air. Okey, mari kita tengok gambar ini. Okey, cuba murid-murid perhatikan kedua-dua gambar ini dan cuba buat perbandingan. Okey, di sini terdapatnya daratan. Okey, yang berwarna coklat ni adalah kawasan daratan. Okey. Inilah yang dipanggil petas Sunda kat sini. Okey, gambar yang kedua ni daratan tu dah tak ada. Sudah dipenuhi oleh air kan? Okey, mari kita tengok. Okey, petas Sunda ialah kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Sini petas Sunda. Okey, kawasan ini pada zaman air batu, ia adalah satu kawasan yang mempunyai daratan. Okey, mempunyai daratan dan apabila berlaku perubahan, paras air laut telah meningkat dan ia telah menenggelamkan beberapa kawasan daratan tadi. Okey, termasuklah petas Sunda. Dan petas Sunda ni telah ditenggelami oleh air. Jadi terpisahlah di antara beberapa kawasan seperti kita tengok kat sini Malaysia, Indonesia kan. Maka kawasan yang dulunya boleh menghubungkan kawasan-kawasan ini sudah ditenggelami air. Jadi sekarang bila kita nak pergi ke sesuatu kawasan, kita perlu menggunakan kenderaan seperti kapal, bot ataupun kapal terbang. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu perkongsian cikgu. Maka tamatlah kita unit 5 zaman air batu dan kita akan sambung ke unit 6 iaitu zaman prasejarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.